Okey, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu Pendidikan Moral tahun 4. Okay, unit 2, prihatin terhadap keperluan dan kebajikan jiran ya. Baik, mari kita mulakan. Okey, pertama sekali murid-murid perlu tahu dahulu apakah maksud prihatin. Okey, maksud prihatin ialah mengambil berat dan memberi perhatian terhadap sesuatu perkara. Okey. Baik, seterusnya kita buka buku teks muka surat 10 dan 11. Okey, mari kita hayati cerita di bawah ya. Baik, Juhar dan Mukesh hidup berjiran. Ayah Mukesh lumpuh akibat kemalangan. Sejak itu keluarganya hilang punca pendapatan. Sebagai jiran, Juhar berasa sedih dengan keadaan keluarga Mukesh. Baik ya. Jadi Juhar dan Mukesh hidup berjiran. Mungkin mereka tinggal bersebelahan rumah. Okey, kemudian ayah Mukesh ni dia terlibat dengan kemalangan ya dan menyebabkan lumpuh, maknanya dia tidak boleh lagi berjalan. Bila dia tidak boleh berjalan, dia tidak boleh bekerja ya. Jadi keluarganya hilang punca pendapatan. Maksudnya dia tidak ada dapat duit bulan-bulan ya. Duit gaji tu tak dapat sebab ayah dia tak dapat bekerja kan. Jadi mak dia pula hanya suri rumah saja ya. Jadi Juhar sangat berasa sedih ya. Maksudnya dia sudah ada rasa simpati kepada keluarga Mukesh. Okey. Jadi seterusnya setelah dia berasa simpati, apakah yang dia lakukan? Okey, setelah Juhar tahu mengenai nasib yang menimpa keluarga Mukesh, dia telah apa? Tengok ya. Dia telah berbincang dengan ibu dan bapanya. Dia menggunakan duit hasil tabungannya. Duit tabung dia ya untuk membeli barang keperluan harian. Nampak? Di situ terletak sikap prihatin ya. Sifat prihatin dia kepada keluarga Mukesh. Maknanya dia berasa ada sesuatu, dia rasa ambil berat tentang keluarga Mukesh dan ada sesuatu yang perlu dilakukan untuk membantu keluarga Mukesh ya. Jadi dia keluarkan duit tabung dia untuk membeli barang keperluan harian seperti beras, gula, minyak, telur, maksudnya benda-benda yang boleh digunakan untuk makanan harian keluarga Mukesh ya. Jadi setelah dia mengeluarkan duit tabungnya, dia memberikan barang tersebut, dia dah beli barang keperluan harian, dia memberikan barang tersebut kepada keluarga Mukesh. Juhar berasa gembira kerana dapat membantu jiran. Betul ya, apabila kita selalu mengamalkan sikap menolong orang, kita akan ada rasa satu perasaan dalam diri kita rasa gembira, kita rasa puas hati ya kerana dapat membantu orang ya. Baik, seterusnya antara usaha Juhar, ayah dan jiran mereka yang lainnya adalah seperti berikut. Okey, jadi setelah Juhar membelikan barang harian untuk keluarga Mukesh menggunakan duit tabungnya, kemudian dia pula sudah ayah dan ibu Juhar pun dah maklum keluarga Mukesh. Jadi mereka berbincang pula dengan jiran-jiran yang lain. Nampak ya, maknanya hidup berjiran ni bukan bersebelahan saja murid-murid ya. Di depan, belakang, satu taman, semua tu adalah jiran kita ya. Jadi ayahnya berbincang dengan jiran yang lain, bagaimanakah cara untuk membantu keluarga Mukesh kerana mereka pun tak dapat nak membelikan setiap hari barang keperluan harian keluarga Mukesh kerana mereka juga ada masing-masing ada keluarga kan yang perlu disara. Jadi mereka memikirkan satu cara untuk supaya keluarga Mukesh ni dia ada pendapatan tetap setiap bulan. Maksudnya dia ada duit gaji lah setiap bulan untuk membiayai kehidupan keluarga mereka. Jadi bila mereka berbincang, mereka memilih untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk ibu Mukesh ya. Kerana ayah dia dah lumpuh, tak boleh berjalan, tidak boleh kerja, tetapi ibu dia masih sihat. Jadi mereka nak usahakan untuk ibu Mukesh pula mendapat pekerjaan ya. Baik, kita tengok apa yang mereka buat seterusnya. Okey, mungkin mereka telah bertanya kepada jiran-jiran yang lain ada tak mana-mana tempat yang memerlukan pekerja ya. Dan kebetulan ada satu kawasan, ada satu restoran ya. Ada satu restoran yang memerlukan pekerja di kawasan yang berhampiran. Jadi mereka pun berjaya mendapatkan pekerjaan untuk Ibu Mukesh di restoran tersebut. Jadi Ibu Mukesh akhirnya telah mendapat pekerjaan ya. Apabila dia mendapat pekerjaan bermakna dia mendapat gaji setiap bulan dan boleh membiayai keluarganya ya. Okey, seterusnya akhirnya kehidupan keluarga Mukesh bertambah baik.
mereka berterima kasih kepada Juha dan jiran yang membantu. Nampak tak murid? Jadi daripada kesan daripada sikap prihatin Juha tadi, bersama-sama dengan ahli keluarganya, ibu dan ayahnya dan jiran-jiran yang lain, mereka telah membantu kehidupan keluarga Mukesh agar menjadi bertambah baik. Jadi mereka juga Ibu Mukesh dan keluarganya berterima kasih kepada Juha dan jiran yang membantu. Jadi antara kesan lainnya, hubungan mereka sebagai jiran bertambah erat. Sebab murid-murid kita tinggal dengan jiran, maksudnya setiap hari kita tinggal bersebelahan dengan jiran, kita sentiasa dekat dengan jiran kita. Jadi kita mesti ada sikap prihatin kepada jiran kita, sikap ambil berat sekiranya jiran ditimpa masalah. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, kita perlu ambil tahu perihal jiran sekiranya ada apa-apa perubahan terhadap keluarga mereka. Contohnya, mereka kelihatan sedih atau dalam kesusahan. Okey, jadi kita perlu juga ambil tahu. Tapi jangan kita ambil tahu benda-benda lain yang tidak sepatutnya. Contohnya macam jiran tu dia membeli kereta yang mewah ke. Contohnya jiran tu kerja biasa tapi dia mampu membeli kereta yang bukanlah mewah sangat, maksudnya mahal lah juga. Jadi kita pun terfikir mana dia dapat duit, jiran ni dapat duit kan? Adakah mereka mencuri ke dan sebagainya? Yang tu tak boleh ambil tahu lah. Benda tu mungkin mereka menabung atau menyimpan duit untuk membeli kereta tersebut kan? Okay, yang tu kita kena bersangka baik. Okay, maksud cikgu kalau macam kita tengok dia kelihatan sedih, sedang dalam kelihatan kesusahan ataupun ada ditimpa kemalangan ataupun ada kematian dalam keluarga, yang tu kita kena ambil tahu Okey, kita juga perlu mendengar sekiranya jiran hendak mengadu perihal diri mereka. Contohnya kalau jiran tu datang jumpa kita, dia nak ceritakan tentang masalah mereka, kita kena mendengar, kita kena menjadi pendengar yang baik supaya kita boleh memberi nasihat ataupun memberi bantuan sekiranya perlu jangan pula kita tak nak saya tak nak dengar masalah awak, itu masalah awak sendiri, saya tak tahu apa-apa, saya tak nak ambil tahu. Kita tak boleh buat macam tu sebab apabila jiran hendak mengadukan perihal diri mereka, bermakna mereka hendak maksudnya mereka hendak menerima meminta pertolongan daripada kita ataupun nasihat Baik. Kita hendaklah menghulurkan apa sahaja bentuk bantuan agar dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi jiran. Okey, maksudnya kita kena apa sahaja bantuan yang daripada, kalau tak dapat besar pun, bantuan kecil pun jadilah macam Juhar tadi kan. Dia sanggup keluarkan duit tabung dia, padahal Juhar masih kecil, mungkin duit tabung dia pun tak banyak lagi kan, tapi dia sanggup keluarkan untuk membelikan barang-barang keperluan harian. Sebab dia tahu keluarga Mukesh nak makan hari-hari kan, dia perlukan makanan, dia perlu makan, dia perlu memasak, dan apabila dia nak masak, dia perlukan bahan-bahan untuk dia nak masak Jadi kalau dapat berikan bantuan kecil pun, asalkan dapat mempermudahkan ataupun menyelesaikan masalah jiran, kita kena beri bantuan Tapi kalau kita dapat memberi bantuan lebih besar, lagi bagus macam tadi kan, ibu bapa dia berbincang pula dengan jiran-jiran lain untuk mencarikan pekerjaan. Jadi akhirnya keluarga Mukesh tidak ada lagi masalah. Setiap bulan masih ada gaji dan masih dapat membeli barang keperluan harian Dan seterusnya, dengan mengamalkan sikap prihatin, hubungan kita sesama jiran akan terus rapat lagi bertambah erat. Maksudnya bila kita saling ambil berat di antara satu sama lain, hubungan kita sama jiran akan terus rapat Memang betul murid-murid kadang-kadang ada mereka yang hidup berjiran, dia rasa macam ahli keluarga dia. Maknanya dia sayang jiran tu macam ahli keluarga dia rasa macam adik-beradik dia, ada yang sampai tahap macam tu Jadi itu adalah satu yang bagus lah maksudnya. Jadi bila kita rasa sayang kepada jiran kita, kita memang sentiasa nak berikan bantuan dan sentiasa mengambil berat tentang mereka Mereka juga begitu kepada kita Ingat murid-murid bila kita buat baik, kita akan dibalas baik Baik, sekian saja murid-murid penerangan cikgu untuk tajuk kita hari ini. Terima kasih.